Didik TV KPM. Dekat kali ini punya segmen, kita akan gunakan macam mana nak gunakan petua sinus, petua kosinus ataupun luas. Sama ada menggunakan heron, rumus heron ataupun luas segitiga. Jadi kita tengok contoh soalan. Okey, nampak panjang kan soalan dia kan? Okey, saya baca dulu. Ya. Raja menunjukkan Rashid memandu sebuah bot ke arah barat. Dia melihat sebuah rumah api sejauh 25 km pada bearing 235 darjah. Okey, soalan A. Berapakah jarak yang telah dilalui oleh bot itu jika jaraknya dari rumah api ialah 16 km? Manakala soalan B, Rashid meneruskan pemanduannya sehingga jaraknya dari rumah api sekali lagi ialah 16 km. Dan satu Roman, soalan dia adalah hitung jarak di antara kedudukan pertama dengan kedudukan kedua bot itu dan kedua, apakah bearing rumah api dari bot itu pada kedudukan yang kedua. Nampak panjang tapi kita buat satu-satu. Yeah. Okey, untuk soalan A, dia minta jarak bot yang dilalui. Maknanya dia nak kawasan sinilah, daripada sini ke sini. Yeah. Berapa jarak dia dan dia dah bagi maklumat bot tu daripada rumah api adalah 16 km. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita akan tengok untuk soalan A. Okey, dekat sini dia dah bagi dah semua maklumat. Okey, jadi kalau Mira nampak, ada yang kita boleh dapatkan sudut dia. Sudut mana yang Mira rasa saya boleh gantikan? Sama ada R, B ataupun dekat sini. So, yang mana saya boleh cari? Sudut R, cikgu. Betul ke cikgu? Kalau sudut R dekat sini. Ya. Jadi, sudut yang kita boleh cari adalah dekat di bahagian dalam. Sini, dalam. Macam tadi je, macam sebelum ni lah. Yang ni adalah 270 darjah. Jadi 270 darjah kita tolakkan dengan 235. Jadi kita boleh dapat sudut yang dekat dalam ni lah. Betul. Okey, jadi kita dapat sudut dekat dalam tu nilai dia adalah 35 darjah. Jadi lepas dia dapat 35 darjah, okey, apa kita nak buat sekarang? Apabila kita sudah dapat 35 darjah, cikgu, memandangkan kita nak yang dekat sini. So sudut apa yang kita kena cari? Kita kena cari sudut B. Ke bukan, cikgu? Kita kena cari sudut yang bertentang dengan dia. Maafkan saya. Tak apa, sebab ini soalan ni melibatkan gambar semua kan. Tak apa. Jadi, dekat sini lah kita cari sudut R dulu. Okey, jadi macam mana kita nak cari sudut R? Ini saya rasa Mira mesti dapat jawab. Betul apa kita nak guna? Memandangkan kita sudah ada dua sisi, kita sudah ada satu sudut. Jadi, kita menggunakan petua sinus. Betul. So, petua sinus kita akan gunakan sebab kita dah ada dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Okey, jadi kita gantikan nilai. Jadi kita akan dapatlah dekat sini untuk sudut dekat B, nilai dia adalah 63.66 darjah. Jadi kita dah dapat sudut dekat situ, kita boleh lukislah dekat dalam gambar raja. Baik. Okey, jadi sebelum tu, kat sini saya nak beritahu sudut tirus yang kita dapat tu adalah 63.66. Tapi sekarang kalau Mira nampak yang ni dia macam terkangkang sikit dia punya sudut cakah. Jadi untuk sudut cakah kita kena tolakkan 180 tolak dengan 63.66 darjah. Jadi kita akan dapat sudut dekat dalam tu. Ya. Okey, lepas kita dah dapat sudut dekat situ iaitu 116.34 darjah. Jadi kita bolehlah dapat sudut dekat R yang mana satu segitiga adalah 180 darjah. Maafkan saya, tadi saya kata cari sudut yang bertentang kan? Ya. Jadi sebelum cari sudut bertentang, cari dulu sudut yang dekat B lah. Betul lah tadi yang Mira sebut. Cikgu saja nak uji saya. So sebab kita cari dulu sudut kat sini. Sebab kita dah dapat ada dua sisi ni dan dia bertentang. Okay, betul Mira? Jadi dapat 116.34 darjah. So barulah kita boleh cari sudut R. Ya, kemudian baru kita cari sudut R. Itu yang tadi macam Mira, kenapa tadi betul rasa kan? Okey, tak apa. Okey, so dapat sudut R. Jadi sudut R kita akan dapat dengan tolak je 180 tolak 116.34 darjah tolak dengan 35 darjah. Jadi kita dapatlah sudut dekat R tu iaitu 28.66 darjah. Okey. Jadi lepas dah dapat tu, apa kita nak buat? Lepas dah dapat, cikgu, kita kena, bila kita dah tahu sudut, kita nak tahu jarak pula, cikgu. So baru dah nak cari jarak yang ni kan. So betul apa yang kita nak guna? Kita akan masih lagi menggunakan petua sinus, cikgu. Okey, kalau saya nak guna petua kosinus, boleh ke tidak?
Kalau menggunakan petua kosinus, boleh juga cikgu. Sebab? Sebabnya ada jarak, ada sisi dan juga ada sudut kandung. Okey, betul. Maknanya untuk soalan ni murid-murid, kita boleh gunakan dua-dua petua. Sama ada petua sinus ataupun kosinus. Sebab dua-duanya ada syarat dia lengkap lah. Sama ada petua sinus atau kosinus. Jadi Mira nak guna petua apa? Mira akan menggunakan petua sinus, cikgu. Okey, cuba kira. Okey, dengan menggunakan informasi yang telah diberikan, Mira akan masukkan ke dalam formula untuk petua sinus. Jadinya, Mira akan mencari X, kerana X ialah jarak. Mira akan dapat jaraknya ialah 13.38 km, cikgu. Okey, baiklah. Kita semak betul ke tidak? Kita gantikan. Dan kita dapat 13.38 km. Jadi betul lah jawapan yang Mira dapat tadi. So sebab kita boleh gunakan petua sinus ataupun kosinus. Jadi jawapan dia tetap sama, iaitu 13.38 km. Ya, baik. Cikgu, kalau cikgu boleh terangkan kepada mungkin murid-murid di rumah yang bertanya, mengapa sin di bawah X ialah 28.66 dan bukannya sin 35 darjah? Okey, dekat sini Mira nampak tak saya buat arrow anak panas ini? Jadi bila sisi yang kita nak tu, dia kena mesti sudut yang kita ambil mesti yang bertentang dengan dia. So kita akan gunakan sudut 28.66 darjah lah. Baik. Jadi kalau kita yang 35 ni, tengok yang bertentang dengan dia adalah 16. Baik. Jadi sebab tu dia ambil 16. Sebab dia kira pasangan lah, tak boleh ambil pasangan orang lain. Itu dia. Cikgu. Okey. Ada lagi apa-apa? Setakat ini Mira jelas, cikgu. Okey, jelas ya. Jadi murid-murid kena ingatlah, kita nak gunakan petua sinus, kita kena ambil pasangan dia yang bertentang. Ya. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, jadi untuk soalan B. Tadi kita dah jawab soalan A, sekarang soalan B. Dia nak hitung jarak di antara kedudukan pertama dengan kedudukan kedua bot itu. Sebab tadi dia dah kata dia bergerak 16 km lagi. Jadi kalau ikut gambar rajah, kita akan tambahkan lagi satu garisan sebab dia gerak 16 km. Jadi itu adalah 16 km. Ya. Okey, so bila dah sampai dekat sini, dia nak dapatkan dia punya jarak berapa daripada rumah api itu. Okey, jadi dekat sini kita kena cari dulu sudut dekat sini. So sudut dekat situ kita dah dapat dah tadi, sebabnya kita kira tadi adalah sudut tirus kan, yang first tu, iaitu kita dapat kat situ adalah 63.66 darjah. 63.66 darjah. Sebabnya satu garisan lurus ni adalah 180. So tolakkan dengan 116.34 darjah. Jadi dapatlah 63.66 darjah. Okey, jadi kalau Mira perasan, sama tak jarak ini dengan jarak ini? Sama, cikgu. Jadi bila dia sama kaki segitiga, maknanya sudut dia pun sama yang dalam tu. So sini pun adalah 63.66 darjah. Jadi boleh tak saya cari sudut dekat sini? Boleh, cikgu. Okey, jadi berapa sudut dekat situ? Sudut dekat situ 180 darjah tolak 63.66 darjah betul. tolak 63.66 darjah. Ya, betul. Sebab dia satu segitiga kan. Kita boleh terus dapat dan situlah kita dapat dia punya sudut, iaitu 52.68 darjah. Jadi bila dah dapat maklumat tu, barulah kita boleh cari dia punya jarak kedudukan pertama dengan kedudukan kedua. Maksudnya, yang ni yang pertama punya kedudukan, kita dah bergerak dekat sini untuk kedudukan yang kedua. Okey, jadi rumus ataupun petua apa kita nak guna? Mira masih lagi akan menggunakan rumus ataupun petua sinus dengan menggunakan dengan menggantikan jarak kepada X per sin 52.68 darjah bersamaan dengan 16 km per, kita ambil, cikgu kata ambil jirannya, okey, ambil pasangan bertentangan iaitu sin 63.66 darjah. Ya, betul. Okey, dah dapat kan, dia kena ambil yang bertentang. Okey, jadi kita akan gantikan nilai dia. Okey. Tadi kalau nak senang, Mira kata Mira nak ganti dengan X. Tapi tadi ingat tak, soalan A kita dah guna X. Jadi kat sini Mira bolehlah letak Y supaya kita tak keliru. X dengan Y. Tapi sebenarnya boleh je, sama. Okey, jadi kita akan dapat jawapan dia berapa? Jawapan akhirnya Mira akan dapat 14.20 km. Ya, betul tu Mira, 14.20 km. Okey, jadi kita pergi pula seterusnya soalan kedua. Okay, apakah bearing rumah api dari bot itu pada kedudukan yang kedua? Jadi bila melibatkan bearing, kita mesti kena lukis arah utara. Jadi kita nampak dekat sini,
Ini adalah ditunjukkan ada anak panas ini, itu adalah arah utara. Jadi kita akan lukiskan garisan arah utara juga dekat kedudukan yang kedua. Baik. Okey, lepas dah dapat, kita akan cari daripada tadi saya kata utara hingga ke garisan yang dia nak. Jadi kita dapat sini, satu sukuan ni adalah 90 darjah. jadi untuk dapatkan bearing, Kita tambah sahaja. Ya. 90 darjah tambah 63.66 darjah. betul. Jadi kita dapatlah bearing dia iaitu 153.36 darjah. Okey. Baiklah cikgu. Betul ke cikgu jawapan saya? Betul. Okey, ini untuk jawapan untuk soalan B2 Roman. Seterusnya cikgu, ada soalan lagi? Ada. Ini saya nak Mira buat. Boleh, cikgu. Dan juga murid-murid di rumah. Okey, jadi ini soalan dia. Dalam sebuah segi empat selari, sudut bersebelahan bagi perpenjuru dengan panjang 76.33 cm, masing-masing ialah 52.2 darjah dan 41.45 darjah. Cari A, panjang dalam sentimeter, sisi-sisi bagi segi empat selari itu. B, luas dalam sentimeter persegi, segi empat selari itu. Jadi, macam mana kita nak buat untuk soalan A? Baiklah. Untuk soalan A, kita kena cari panjang bagi sisi. Jadi Mira akan memandangkan sudah ada sisinya, cikgu. Jadi Mira akan menggunakan patua sinus. Okey, betul? Dengan menggunakan patua sinus, Mira ingin mencari PS terlebih dahulu, cikgu. Boleh. Okey. Mencari PS, jadinya PS per sin 41.45 darjah kerana kita kena cari yang bertentangan. Betul, bertentangan. Bertentangan bersamaan dengan 76.33 cm per kalau bertentangannya ialah sin. Oh, Mira tak cari sudut lagi, cikgu. So, satu sudut sini tapi tak apa. So, kita boleh nampak kan. Jadi, senang je. Macam mana nak dapatkan sudut dalam? Kita 180 darjah tolak kedua-dua sudut. Betul. Jadi, kita dah dapat. So, kita akan dapatlah macam ni. Ya. Jadi, yang dalam tu kita dapat 86.35 darjah. Baiklah, jadi bila Mira masukkan sahaja segala informasi yang telah diberikan, Mira akan dapat panjang PS ialah 50.63 cm, cikgu. Okey, kita semak betul ke tidak? Betul macam Mira sebut tadi, kita gantikan dan kita dapat PS 50.63 cm. Seterusnya Mira? Seterusnya, Mira akan cari pula panjang untuk PQ. Panjang untuk PQ sama juga, cikgu. Langkahnya Mira gantikan sahaja step yang telah diberikan. Jadi PS, panjang untuk PS ialah 60.44 cm. Okey. Baik. Betul, cikgu? So dekat sini kita akan ambil terus yang kita dapatlah 50.63 tadi. Okey. Itu untuk PS. Kalau untuk PQ, untuk PQ sama juga. Okey, kita akan tengok yang bertentang. PQ per 52.2 bersamaan dengan 76.33 cm per sin 86.35 darjah. Jadi PQ ialah 60.44 cm. Okey, kita tengok. Betul. Okey, betul. So 60.44 cm. Okey, jadi kita dah dapatlah PS, kita dapat PQ. Jadi sisi sini pun sama. Sebab PS dia sama dengan sini sebab dia selari. Jadi yang dekat sini pun dia sama dengan sini. PQ dan SR. Sebab sama sisi. Baiklah. Di seterusnya kita nak jawab soalan B. Luas. Okey, macam mana kita nak jawab soalan luas? Sekarang kita ada rumus. Ada dua rumus. Satu rumus luas segitiga dan satu lagi adalah rumus Heron. Jadi kalau Mira nampak dekat gambar Raja, bolehkah kita guna dua-dua rumus? Mira rasa tak boleh, cikgu. Kenapa? Ke boleh, cikgu? Boleh. Sebab kalau Mira nampak, ni ada tiga-tiga sisi. Dia dah bagi. Jadi kita boleh guna rumus Heron. Ataupun kita boleh guna rumus luas segitiga sebab dia ada dua sisi dan ada satu sudut kandung. Jadi macam inilah cara kita nak dapat. Kita terus gantikan. Dia ada banyak kaedah. Ada dua kaedah saya letak. Yang pertama kita gunakan rumus luas segitiga. Baik. Jadi kita, kenapa saya darab dua sini?
kerana ada dua bahagian, cikgu. Ya, betul. Pandai Mira. Jadi sebab ada dua. Sebab kita nak sisi 4 ni kan. Jadi ada dua segitiga yang sama. Jadi kena kira dan darab 2. Okey, jadi seterusnya kalau kaedah yang kedua, kita gunakan rumus Heron. Okey, so rumus Heron, kita gantikan semua dia punya sisi, tambahkan dan bahagi 2. Kemudian kita gunakan rumus Heron tadi, kita gantikan je dalam rumus Heron yang dia bagi. Lepas tu jangan lupa darab 2 sebab dia ada 2. Okey, lepas tu dan akhir sekali kita dapatlah jawapan yang sama iaitu 3053.62 cm persegi. Wah, baiklah. Jadi itu dia langkah penyelesaian untuk soalan yang melibatkan luas. Betul. Baik, cikgu. Didik TV KPM